mulakan untuk pembentangan ataupun slide aktiviti pada hari ini. Okey. Okey, boleh nampak tak slide saya ni? Okey boleh nampak Okey, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelajar. Okey, hari ini saya akan terangkan bagaimana pelaksanaan makmal pada semester ini. Tapi yang saya terang ni berkenaan dengan transportation lab sajalah. Tapi bagaimanapun dia akan lebih kurang jugalah dengan makmal-makmal yang lain. Okey, ini untuk section 12 saja. Untuk pengetahuan pada semester ni banyak section untuk menjalankan sesi makmal ni, sebab semester lepas kita tak tawarkan. Sebab sesi makmal ni kita tak ada buat penuh sepenuhnya dalam online, kita kena buat secara fizikal. Walau bagaimanapun sesi ni pun yang sekarang ni kita pun tak ada buat penuhnya fizikal, kita masih lagi buat sebahagiannya secara dalam talian ataupun online. Okey, saya Kamal Ambak. Okey, pejabat saya di North Tower, mungkin ada yang tahu sebab ada kursus lain sebelum ni. Okay, North Tower ni tower yang berhampiran dengan simpang masuk ke bangunan ataupun blok FKAS. FKAP lah sekarang ni, FKAP. Okey, pada aras 4 dan bilik nombor 9. Ini email saya, kalau ada apa-apa urusan boleh email saya, kalau ada nak submit dokumen dan sebagainya. Ini contact number saya, office Buat masa ni boleh katakan kebanyakan pensyarah bekerja dari rumah. Saya sekarang pun bekerja dari rumah tapi mungkin mulai minggu ketiga sebab dah ada lab yang fizikal, kita akan datang ke office lah. Tapi sebahagian pun ada juga pensyarah yang pergi ke office secara fizikal tapi dia tak bagi semua, dia kena kawal lagi ni, dah 30% saja Okey. Next, saya nak share lecture plan. Saya ingat saya dah upload dekat portal dan pelajar pun mana boleh access lah kan. Okey, makmal ni dia bergabung dengan Environmental Engineering Lab. Okey, dan ini sinopsis lah kan. So banyaklah list antara makmal yang ada sebab dia bergabung dengan makmal. Okey, penyelaras untuk keseluruhan kursus ini adalah di bawah Dr. Roslinda Seswoya. Dia adalah koordinator sepenuhnya dan saya bahagian untuk sub koordinator untuk transport tapi untuk keseluruhan makmal ada di bawah Dr. Roslinda. Okey, dari segi objektif kalau ni akan prepare report of environmental and transport test based on relevant test standard compared to theory. Okay, yang kedua, organize idea method carry out, suitable testing involved, assign problems. So, yang ketiga, describe laboratory testing procedure among group member throughout experience. Jadi keseluruhan CLO ni dilibatkan secara kognitif, psikomotor dan efektif. So yang psikomotor dan efektif ni bila you buat hands on dan juga group activities kat situ kita boleh menilai Okey, kemudian untuk pembahagian week ataupun siri-siri eksperimen di lab. So ini yang kita dah stated common mana-mana section pun dia akan terima list macam ni lah. Tapi in realitinya mungkin berbeza dari segi swap tadi tapi tak apa, ini yang list activity keseluruhan makmal. So dalam chapter 1 kita akan ada transport engineering lab. So yang first 3 weeks tapi bukan yang sekarang je lah kan. Sekarang ni kita dah berubah sebab ada yang sesi briefing untuk minggu pertama kedua sebab pelajar tak boleh pergi lagi ke kelas Jadi kalau yang biasa untuk 3 minggu kita akan cover makmal jalan raya ataupun pavement material lab Jadi dia melibatkan 5 siri makmal. Sebenarnya bukan 5 secara nama sebenarnya 3 saja kalau betul-betul kita buat report ni tak penuh macam ni. Sebab ada yang di-combine ataupun 4 macam tu lah Okay, kita ada penetration test, softening point test. Sebenarnya makmal ni makmal bergabung. Dia nampak ada 2, memang ada 2 aktiviti tapi dari segi reportnya ataupun dari segi makmal ni sebenarnya dia melibatkan dua-dua benda ni serentak. Ada bacaan yang dia akan translate ataupun digunakan dalam makmal yang dalam eksperimen yang berkait. Kat sinilah 2 benda ni lah.
Okay, seterusnya kita ada aggregate impact value untuk test dia punya quality aggregate. Kemudian flakiness integration test adalah berkenaan dengan shape aggregate test. Kemudian kekuatan dari segi ganda ataupun bearing capacity kekuatan bahan aggregate itu sendirilah dari segi beban beban dia untuk ditanggungkan. Kemudian untuk chapter 2 kita akan pergi kepada open-ended lab iaitu kita akan organize satu aktiviti di luar. Ini kalau bukan makmal yang sekarang ni yang biasa lah. Tapi sekarang ni kita tak boleh buat di luar, mungkin kita akan organize secara lain Tapi realitinya untuk open-ended lab yang chapter 2 ni, pelajar akan pergi ke site luar dan cari data-data traffic untuk buat spot speed study dan juga signalize analysis ataupun level service for signalize. Jadi aktiviti ini akan dilakukan lebih kurang 3 minggu juga dan minggu yang seterusnya akhir itu kita akan buat sedikit penilaian untuk quiz atau test Okay, lepas tu dia akan swap dengan environmental So ni aktiviti dalam environmental So yang ni saya tak boleh terhenti sangat under bahagian makmal persekitaran. Saya pun tak pasti macam mana approach dia sepenuhnya Okay, dari segi coursework ni dia memang tak ada final exam cuma untuk penilaian tu kita ada satu test dia tak test sangat lah, cuma nak kata quiz dia tak quiz juga sebab soalan itu banyak dan nilai dia pun lebih besar daripada quiz. Jadi dia in between test and quiz lah, tapi memang ada lah untuk ujian bertulis okay, pelajar akan diberikan ujian bertulis. So itu dari segi lecture plan Okey, dari segi schedule lah, ini yang penting ini yang penting. Pelajar kena faham betul-betul schedule Okay, saya akan tekankan mulai semester ini kita akan adakan sesi lab secara hybrid. Maksud hybrid ni akan ada pertukaran makmal secara fizikal dan makmal secara online ataupun video simulation. Okey, nanti saya akan upload jadual ni dalam portal dan pelajar boleh lihat tarikh-tarikh yang ada ni dan juga kumpulan-kumpulan yang akan buat lab-lab yang di-assign. Okey, untuk minggu yang pertama, sesi briefing saja. Okey, next week pelajar akan start buat open-ended lab. Nanti saya akan terangkan apa di open-ended lab dia. Okey, dan mulai minggu 3, bermulalah pelajar akan datang secara fizikal dan alternate dengan makmal secara hybrid. Okey, yang terlibat dengan makmal fizikal ni untuk minggu ketiga, kumpulan 1, 2 dan kumpulan 3, nanti nama kita akan assign pelajar tak boleh buat grup, kita akan buat grup pelajar nak memudahkan. Okey, kemudian grup 4, 5, 6 akan buat makmal secara online. So segala bahan ni kita akan upload dekat Otters jadi tengok nama pada list grup masing-masing. Dah tahu grup kita ni, saya ni contohnya, saya ni berada pada grup yang kedua. Jadi pada tarikh berkenaan grup yang kedua buat lab apa. Jadi sentiasa kena refer makmal jadual makmal ni lah. Okey, dalam ni pun kita ada listkan eksperimen apa nak kena buat kan. Contoh kumpulan 1 kena buat spinning point dengan penetration, kumpulan 2 kena buat TIV dan aggregate shape test, kumpulan 3 kena buat CBR. Kumpulan yang buat simulation pun buat benda yang sama juga, tapi segala dia punya approach-nya menggunakan online. Jadi kita dah sediakan lab sheet, kita sediakan video dan sebagainya. Berdasarkan apa yang ada kat situ, pelajar kena buat makmal dan hantar report berdasarkan apa lab sheet yang dia ada itulah. Okey, dan kemudian alternate minggu keempat berlaku swap. Okey, kumpulan 1, 2, 3 dia akan buat simulation ataupun lab online, kumpulan 4, 5, 6 akan datang ke lab. Okey, so minggu yang kelima dia swap balik, pergi ke asal balik, tapi nama eksperimen dia bertukar-tukar, ni tak buat sama, dia bertukar sebab semua eksperimen ni grup pelajar kena buat. Kemudian minggu yang ke-6, okey, pelajar kena sambung balik open-ended lab. Okey, untuk minggu kedua kita dah bekalkan material, bahan sebagainya.
Sebenarnya pelajar dah boleh start dah. Bila dah minggu kedua tu dah boleh start open the lab sepanjang minggu kan. Cuma pada hari spesifik makmal tu kena buat makmal yang kita assign ni lah. Okay, pada minggu ke-6, sepenuhnya buat open the lab. Masa ni nak prepare dia punya report sebagainya kan. Okay, pada minggu ke-7, boleh submit report untuk open the lab. Untuk lab yang lain ni kena submit seminggu selepas lab tu lah. Okay, pada minggu 7 juga kita akan buat penilaian ujian bertulis quiz ataupun test lah. In between macam tu lah, dia punya powernya soalan itu taklah susah test tapi tak semudah quiz. In between lah level dia kan, tak banyak sangat lah dia punya persen kan. Okay, itu untuk sesi jadual ataupun eksperimen makmal ni. Okay, next saya nak share lab sheet Okay. Lab sheet ni kita ada kategori fizikal dan kita ada kategori online Okay, nanti dalam Otter saya akan upload kedua-dua version ni Okay, contoh ini lab yang fizikal lab yang fizikal Okay, ini lab yang fizikal. So dia ada muka depan. Okay, dia ada student code of ethics. Ini semua kepala kena isi Kemudian dia ada lab sheet biasa lah kan, arah makmal biasa. Dan kalau lihat kat sini dia ada borang kosong Ini untuk lab fizikal Jadi tiap-tiap kali yang terlibat dengan lab fizikal kena print borang ni, kena bawa dekat makmal kita tak bagi borang. Kita tak bagi lab sheet ni. Semua pelajar kena bawa, dan lab sheet ni dia ada borang kosong. Bila pelajar dah buat aktiviti makmal, sediakan dia punya data dan ada pengesahan kat sini maksudnya secara bertugas saya akan sahkan data pada tarikh eksperimen tu lah. Jadi semua ni akan ada dia punya borang kosong dan juga lab sheet yang biasa dia tak ada link-link yang lain. Ini untuk makmal fizikal Okey, next makmal online. Okey. Grup yang terlibat dengan makmal online dia akan terima link ataupun material yang sedikit berbeza. Muka depan sama, tak ada masalah. Okay, kod etik pun sama. Okay, cuma dia punya lab sheet ni dia ada satu tambahan data set dengan dia punya link eksperimen yang online macam ni kan. So ini kalau kita klik ni dia akan navigate ke link video ke link video. Jadi contohnya saya klik yang ni kan, nanti dia akan pergi ke link video YouTube. Jadi pelajar pelajar boleh tengoklah YouTube ni macam mana nak buat soft turning point kan. Macam ni kan, pelajar boleh tengok eksperimen dalam ni dan boleh belajar dia punya proses-proses dia cara dalam talian. Okey. Kemudian dapatkan dia punya bacaan-bacaan yang ada dekat eksperimen tu lah. Dan jawablah soalan-soalan alternatif kan. Dan juga soalan-soalan yang berkaitan. Yang tu guna pakai lah untuk jawab soalan dan eksperimen. So dia sedikit berbeza kan dengan tambah-tambahan data dan juga soalan-soalan tertentu. Tak samalah dengan lab yang tadi kan. Itu dia punya makmal online. Jadi semua lab sheet ni kita akan bekalkan daripada semua eksperimen lah. Cuma yang beza ni dalam lab sheet ni dia akan ada tambahan-tambahan tadi lah. Kata ada sikit yang melibatkan link dan juga ada yang sediakan data sebagainya, ada yang menjawab soalan. Macam tu lah, dia lain sikit je kan. Dan berbeza sikit. Okay, itu untuk lab sheet. Okay, next attendance Okay, attendance ni untuk yang hadir secara fizikal, kita akan rekod menggunakan ikhlas ataupun kalau pada hari itu ketika ikhlas tak berfungsi kan masalah, so kita akan rekod secara fizikal lah. Tapi untuk yang case buat makmal secara online, sama kita akan gunakan alternatif untuk Google Form lah yang saya share tadi kan. Jadi saya pada minggu-minggu berkenaan tu saya akan sharekan
link attendance ni. Mana setiap minggu pelajar kena datang lab sama ada fizikal ataupun online, dan kehadiran dia akan rekod pada sesi makmum berkenaan. Jadi kalau pelajar tak rekod attendance, tak ada attendance lah untuk pada sesi minggu berkenaan. Jadi pelajar kena hadir sama ada lab fizikal ataupun lab secara online, dan kehadiran akan direkodkan. Dulu akan direkodkan kehadiran. Okey, untuk report submission. Okey, bila dah selesai buat lab pada minggu tu, next week dah kena hantar report. Jadi seminggu saja. Maksudnya kalau kata hari ni buat lab, so minggu depan pada hari Rabu, pelajar kena hantar lab. Maknanya sebelum 5 petang saya akan set lah. Mungkin malam lah sebab kita nak hantar online. Pada hari Rabu malam, sebelum 12, 11.59 pelajar kena hantar report. Semua report kena hantar seminggu selepas buat report, kecuali OEL. Sebab OEL ni kita perlukan beberapa minggu. Jadi walaupun kita mula seawal minggu kedua, tapi dia akan berakhir pada minggu ke-6. Jadi minggu 7 tu dah submit. Minggu 7 kena submit report open ended lab. Okey, laporan semua disediakan dalam handwriting. Dia pelajar kena print dia punya lab sheet dan juga bahagian-bahagian yang nak ditulis sebagai report tu. Kemudian scan, simpan dalam PDF dan submit dalam portal. Okey, full report hantar satu je. Okey, dalam grup nanti, dalam portal tu, wakil je hantar. Tak kira siapa nak hantar, menjadi wakil je hantar report. Walau bagaimanapun, code of ethic punya borang tadi tu, so semua ahli kena submit by individual. Jadi tak ada yang tak submit. Semua kena submit kecuali ada satu ahli wakil untuk submit full report. Okay. And then selepas semua makmal telah disiapkan, sama ada makmal biasa atau makmal highway, material, payment material dan juga OEL. Dan minggu ke-7 kita akan adakan test ujian bertulis. Mungkin kita akan tukar menjadi ujian online lah kan, sebab kita pun tak digalakkan untuk berkumpul ramai-ramai dalam dewan, dalam kelas. Jadi mungkin kita akan gunakan approach makmal secara ujian secara online. Okay, saya ingat saya nak berbalik kepada lab sheet tadi. Okay, dalam lab sheet ni nanti kita akan bagi satu juga bahagian open ended lab. Jadi sebab semua ni kita akan compile, kita akan letak sekaligus. Jadi okey, bahagian yang akhir ni, bukan akhir lah, maksudnya muka surat yang ujung tu, okay, akan ada satu open ended lab instruction. Okay, dalam ni kita akan adakan dua aktiviti makmal, iaitu melibatkan spot speed study dan juga signalized intersection. Okay, dalam open ended lab ni dia akan ada, ini open ended lab yang betul-betul dibuat dan pelajar cari maklumat sendiri. Tapi tak apa, flow dia macam ni lah, reality dia macam ni. Tapi yang kita ubah sekarang ni, kita beri pelajar satu link untuk pelajar lihat data-data trafik, kan, data-data trafik dan guna pakai untuk buat analisis. Okay, untuk yang betul-betul yang kita buat sebelum ni, open ended lab ni, okay, kita akan adakan sesi briefing, macam ni lah, sesi briefing, dan pelajar akan kena pasti jenis eksperimen untuk dibuat. Maksudnya dah tahu prosedur untuk buat spot speed ni macam mana, prosedur untuk buat signalized instruction macam mana. Kemudian present akan, student akan presentkan dia punya cadangan lah untuk pelaksanaan ataupun perancangan untuk dibuat lab tu kan. Dengan dia menunjukkan dia punya borang-borang tertentu, lokasi-lokasi tertentu kan, dia kena present. Jadi pesyaratnya akan bagi feedback lah. Sama ada benda ni perlu ditambah baik, benda ni kena cari tambahan maklumat ni supaya pelajar buat benda yang betul. Kemudian pelajar dah mula pergi buat cari data di lapangan, buat analisis, sediakan report dan submit. Submit untuk full report lah. Itu prosedur open ended yang sebenar. Tapi bila memandangkan kita dah guna approach online ni,
Jadi bahagian untuk pelajar membuat persediaan ni untuk lokasi sebagainya dah tak perlu sangat. Sebab kita dah sedia dah bahan untuk trafik tu. Cuma pelajar kena dapatkan dia punya data-data trafik kan. Macam untuk apa ni video macam video untuk traffic signal light kita dah sediakan untuk pelajar akses. Jadi pelajar kena akses je lah. Jadi daripada situ pelajar akan dapatkan dia punya data-data daripada lokasi. Nah contohnya saya share, saya berada di slide lain. Okay, contoh ini nampak tak ni? Ini saya dah upload ni. Rakaman ini bertujuan untuk aktiviti analisis persimpangan lampu isyarat khusus Mama Kedapatan Penghutan. Jadi ni lokasi di Parit Raja ni. Lokasi di Parit Raja. Jadi pelajar akan kira dia punya data-data trafik kat sini dan juga isikan dalam borang-borang tadilah. So itu yang kita akan gunakan sebagai approach lah kan. Data-data berkenaan. Itu pendekatan yang kita buat dalam open-ended lab lah kan. Jadi borang sebagainya pelajar kena cari sendiri. Borang untuk capture data-data tadilah, kenderaan lalu semua tu. Pelajar kena prepare lah. Borang-borang yang tertentu. Jadi kita dah beri dia flow ni. Ada flow yang pelajar tak payah nak buat macam yang sedia dulu. Macam cari lokasi sebagainya tak payah lah. Kita dah skip itu. Cuma pendekatan borang nak gunakan sebagainya tu pelajar kena buat kerja sikit lah, cari bahan kan ramai group kan, jadi boleh buat masing. So ada satu lagi video berkenaan dengan spot speed Okay, tadi video untuk traffic light di Parit Raja satu lagi video untuk spot speed video spot speed ni kita ambil di lokasi berbeza sikit Saya bagi lokasi dekat ni kan video untuk Fujisu ni kan. Cuma spot speed ni dia sedikit tricky sikit sebab you kena assign 2 titik. Titik awal dan titik hujung. Jadi buat anggaran dia punya distance. Jadi bila dah kenderaan lalu, contohnya kan. Kenderaan lalu, berapa second dengan jarak yang kita estimate, dapatlah speed dia kan. Kita tahu basic kan. Cuma kalau nak ambil data speed ni, pastikan bukan lampu merah atau lampu kuning. Kalau ambil lampu merah, lampu kuning tak boleh. Sebab itu adalah kenderaan berhenti atau perlahan. Jadi untuk spot speed ni kena laju bebas Jadi pada waktu hijau lah laju bebas tu. Jangan ambil pada fasa kuning ataupun fasa merah Kena tak bergerak lagi. Okey, itu untuk Mama open-ended lah. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Okey, kesebahagian saya dah cover semua cuma tinggal lagi list group masing-masing lah. Itu nanti saya akan share dekat authors lah So basically listnya kita akan select direct daripada TCIS ataupun list nama pelajar lah yang saya ada. Bilangan dia ikut turutan daripada 1 sampai 5 grup pertama, daripada 6 ke 10 grup kedua, daripada 11 hingga 15 grup yang ke-3 dan seterusnya lah. Mana setiap 5 pelajar yang ikut list tu akan ada satu grup. Jadi kita tak selang mengetak, kita ambil daripada grup-grup berkenaan untuk jadikan 5 orang satu grup. Mungkin grup yang keempat atau grup kelima keenam bilangan dia tak 5 orang sebab kalau ikut rekod kita ada 28 pelajar. Jadi kalau 28 pelajar ni grup yang ke-5 ke-6 tu dia 4 orang saja. 4 orang saja. Okey, saya rasa itu saja untuk part saya kongsi dan share dengan pelajar semua. Okey, saya buka pada sesi soal jawab pertanyaan. Okey, nak tanya apa? Boleh. Kalau ada yang tak faham, ada yang masih lagi tak nampak perjalanan sepenuhnya lab ni ke mana. Okay, boleh tu bertanya kita ada sesi masa sikit lagi ni. Awal lagi pukul 9 dulu. Okey, ada pertanyaan?
apa masuk slide tak gerak, sebenarnya bila you pin nama saya tu, dia akan adalah guide slide tu bergerak lah. Tak nampak slide bergerak Ni kan bergerak. Okey, ada soalan? Semua clear? Okey, saya dah rekod dia punya slide ni. Nanti saya akan share lah recording slide. Okay, ada pertanyaan tak? Ada part mana yang pelajar tak clear? Lab schedule ke? Report ke? Jangan lupa isi attendance form. Assalamualaikum doktor. Nak tanya boleh? Okey. Report tu nanti green cover, nak bind tape macam biasa? Tak. Kan report saya kata online semua. Online saja lah? Okey, faham. Report. Boleh nampak slide ni tak? Tadi dia sangkut-sangkut. Ni dah alhamdulillah dah okey lah. Saya rasa dia punya line tak stable dari segi internet ni kan. Mungkin. Sebab saya guna virtual dia punya slide. Saya tak guna slide sepenuhnya. Dia punya, sebab bila slide ni saya tak nampak screen. Tapi bila saya buat virtual ni saya nampak Google Meet punya side sikit dengan ni. Okey, report semua hantar secara online. Report kena upload dekat Otters. Kita tak ada hantar report secara fizikal kan. Dah tak ada dah report binding semua dah tak ada dah. Report semua hantar secara fizikal. Kena hantar dia punya ni, tempoh ni seminggu kan selepas lab. Tulis tangan, kemudian scan secara PDF buat secara PDF, scan secara PDF. Okey, ada soalan lain? Yang lain faham? Okey, saya ingat saya nak nanti wakil lah kan, sebab nanti ada perusahaan kita akan refer lah kan wakil kita ni. Okey, sekejap nama yang familiar. Yang kantor pula bisa panggil tak ada lah, sudah. Sudah tak ada Jangan tak ada pula. Syamil Syamil Sabri boleh? Jadi wakil untuk traffic ni, lab transport Okey, Syamil wakil. Boleh. Okey, terima kasih Syamil. Syamil jadi wakil grup. Wakil kelas Okey, yang lain ada lagi untuk pertanyaan? Tiada, okey, terima kasih. Tiada, faham Tapi mencabar sebab kita punya apa ni, situasi sekarang ni dia berlainan. Kita pun tak tahu nanti first day macam mana situasi masa masuk lab fizikal sebab
Semua benda kita kena kawal, dan kita kena limitkan pergerakan, perbilangan. Bilangan kita boleh kawal lah. Aktiviti mak-mak tu lah sebenarnya. Jadi pelajar sentiasa jaga keselamatan dan mask jangan lupa mesti kena bawa mask. Kami sebagai pengajar pensyarah ni kena pakai face shield lagi nak protect dan sebagainya lah prosedur. Jadi kalau sakit tak sihat, jangan datang buat lab pada hari berkenaan. Mungkin kena join lab secara online. Itu pilihannya ada. Jangan datang ke mak-mak kalau kita tak sihat. Contohnya demam ke kan, batuk ke, sesama yang tak habis-habis kan. Jangan datang ke mak-mak. Pergilah dapatkan rawatan segera. Sebab musim-musim pandemik COVID sebagainya, semua orang kena berjaga-jaga lah kan. Kita tak nak ada kluster-kluster baru tu mana kat kampus ni kan. Sebelum ni dah ada dulu kan sikit kan. Kita tak nak benda tu jadi lagi lah. Susah nak handle lagi. Okey, sebelum kita tamatkan sesi ni, saya buka lagi nanya kepada pelajar-pelajar semua untuk berkaitan aktiviti mama kita ni. Sebenarnya mencabar untuk kita organize sesi mama hybrid ni. Ialah sebab benda ni kita belum pernah buat dan kita kena buat benda ni supaya semua pelajar ni ada peluang untuk ambil kursus mama ni, sebab kita tak boleh nak delay lagi ada pelajar dah tahun 4 dah nak habis, mama tak ambil lagi, kena juga terpaksa kita offer mama ni. Itu jadi agak besar bilangan session untuk mama traffic dan juga mama pengikutan dan juga environment ni, sehingga 19 session tak pernah kita buat 19 session Ini satu-satu semester yang kita rasa sangat-sangat banyak lab section yang kita tawarkan. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk sesi kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada hari ini dan dengar sesi taklimat untuk kita punya kelas ataupun mak-mak transport. Saya doakan semua pelajar dalam keadaan sihat, sejahtera, tak ada masalah dan sentiasa update dengan pihak kami dari masa ke semasa supaya kita tahulah keperluan dan status pelajar. Okey, saya akan turn off record ni. Okey. Kemudian saya akan